Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Masih lagi hangat tentang pelantikan Tun Mahathir sebagai penasihat untuk 4 negeri takbiran PAS ataupun Perikatan Nasional. Saudara-saudara, ada yang kata, adakah dengan ini Hamzah Zainuddin yang juga adalah pemimpin besar Bersatu PN sebagai ketua pembangkang dan juga Muhyiddin Yassin sebagai pengurusi Perikatan Nasional yang juga bekas Perdana Menteri dan salah satu pemimpin yang terbesar Perikatan Nasional, juga tidak dilantik sebagai penasihat, tetapi Tun Mahathir yang dilantik sebagai penasihat. Nah, saudara-saudara, banyak yang membuat spekulasi, banyak yang membuat anggapan. Kenapa Tun Mahathir yang dilantik menjadi penasihat? Kenapa PAS ataupun PN lebih memilih Tun Mahathir berbanding Hamzah Zainuddin dan Muhyiddin Yassin? Apa yang Mahathir ada, tetapi tidak ada untuk Muhyiddin Yassin dan juga Hamzah Zainuddin? Saudara-saudara yang saya amat hormati sekalian, saya melihat dalam satu sumber berita hari ini, dari artikel ataupun dari page Facebook Ana Tahu, menyebut di sini persoalan mengapa 4 negeri Perikatan Nasional lantik Mahathir sebagai penasihat dan bukannya Muhyiddin. Muhyiddin juga bekas Perdana Menteri. Muhyiddin adalah pengurusi Perikatan Nasional. Ada juga spekulasi sebelum ini, setelah pelantikan Tun Mahathir sebagai penasihat 4 negeri Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin Yassin akan merajuk dan membawa Bersatu keluar dari Perikatan Nasional. Ada yang membuat spekulasi begitu. Dan kalau kita pikir secara logik ataupun rasionalnya, bagaimana kalau lama-kelamaan PAS lebih mendekati Tun Mahathir dan Muhyiddin pula disisikan? Adakah Mahathir akan mendapat jawatan yang lebih tinggi disebabkan di dalam Perikatan Nasional kursi terbanyak adalah dari PAS, bukan Bersatu, pimpinan Muhyiddin Yassin, melainkan dari PAS, pimpinan Presiden PAS sendiri, Tan Sri Abdul Hadi Awang. Nah, saudara-saudara, menurut artikel ataupun page Facebook Ana Tahu ini, terdapat komen di sini setelah persoalan mengapa 4 negeri PN lantik Mahathir bukan Muhyiddin Yassin yang juga adalah Perdana Menteri. Nah, terdapat beberapa komen di ruangan komen yang mengejutkan, menyebut di sini Muhyiddin lemah, ketua pembangkang melepas, penasihat 4 negeri melepas, ada hati nak jadi Perdana Menteri. Ada juga kata sini duit banyak. Adakah yang dinyatakan di sini duit Mahathir yang banyak berbanding duit Muhyiddin Yassin, dan Mahathir diperlukan hanya karena semata-mata mempunyai duit yang banyak? Nah, itu pun menjadi persoalan. Walaupun kita tahu pengakuan Menteri Besar Kedah Sanusi sendiri membuat pengakuan sebelum ini menyatakan mereka mahu Mahathir menjadi penasihat disebabkan Mahathir mempunyai pengalaman yang luas. Ada lagi komen di sini, tandanya mudah, PN dan PAS akan berpecah tak lama lagi. Betulkah? Nah, ada juga membuat kenyataan begitu. Jadi itu juga satu kenyataan yang bagi saya tidak boleh dinafikan, mungkin boleh berlaku juga. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian. Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim buat satu pengumuman yang pasti menggemparkan seluruh kepimpinan Perikatan Nasional, kepimpinan pembangkang, terutamanya Tan Sri Muhyiddin Yassin, Hadi Awang, dan Tun Mahathir. Banyak yang kata reformasi Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan, sudah mati. Tapi apa komen Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan perkataan reformasi sudah mati? Dalam satu artikel ataupun satu ulasan dari syahbudin.com, Anwar, reformasi tidak mati. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, hakikat bahwa ahli partinya sendiri bebas mempersoalkan dasar dan tindakan kerajaan adalah bukti jelas bahwa pentadbirannya tidak meninggalkan agenda reformasi yang dijanjikan.
Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan Christian Amanpour dari CNN mengenai kritikan oleh ahli partinya sendiri, MP Pasir Gudang Hasan Abdul Karim, yang mendakwa bahwa Anwar telah meninggalkan agenda reformasinya mengenai usaha membantras rasuah. Lihatlah dari sudut positif. Seorang ahli dari parti saya sendiri menyuarakan kritikan terhadap saya. Ia adalah proses yang sangat demokratik. Kritikannya mengenai isu itu. Apa yang Anda kira saya perlu lakukan? Adakah saya kemudian mengarahkan sahaja Pegawai Negara supaya mengubah keputusannya? Katanya. Wawancara dengan Amanpour yang berlangsung di New York disiarkan oleh CNN pada pukul 1 pagi waktu tempatan. Terdahulu Anwar berada di New York sejak Kamis, telah menyampaikan ucapan di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA ke-78 buat kali pertama sebagai Perdana Menteri pada Jumaat. Perdana Menteri juga ditanya mengenai kes mahkamah yang melibatkan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi yang didakwa kerana membuat kenyataan berbau hasutan terhadap Sultan Selangor, dan Amanpour turut mempersoalkan sama ada ia sekali lagi bertentangan dengan agenda reformasi yang dijanjikan. Sistem raja ada tata caranya. Saya rasa ada keperluan untuk melindungi institusi itu. Itulah yang rakyat putuskan sejak negara memperoleh kemerdekaan. Itulah sistem yang kami warisi. Apabila seseorang itu disifatkan menghina raja dan pertuduhan itu diputuskan oleh Pegawai Negara, saya maksudkan ada undang-undang, sehingga kita dapat pindah undang-undang itu tetap ada. Anwar berkata, walaupun beliau sendiri dihina setiap hari, tiada siapa yang didakwa dengan pertuduhan menghina. Namun apabila Anda sentuh mengenai Raja Sultan, kami ada undang-undang mengenainya. Saya tidak boleh dikritik kerana tindakan pendakwaan itu. Ia keputusan pendakwa, terutama apabila menyentuh mengenai raja-raja. Jika isunya ialah kritikan terhadap Perdana Menteri dan Perdana Menteri mengambil tindakan, maka ia sah. Kritikan Anda adalah sah. Jika tidak, kita perlu menerimanya, katanya. Anwar berkata setakat ini tiada siapa yang didakwa kerana mengkritik Perdana Menteri atau kerajaan. Nah, saudara-saudara, itu adalah pengakuan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut ulasan dari Syahbudin.com, pengakuan dari Datuk Seri Anwar Ibrahim, reformasi tidak mati. Ini pasti satu kejutan baru untuk Muhyiddin, Mahathir dan juga kepimpinan pembangkang Perikatan Nasional.